sampai 12. 1到6节用印尼文读，第7到12节用中文读。 Ya, saya bacakan untuk saudara sekalian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. 第7节，神啊，求你敲碎他们口中的牙，耶和华呀，求你敲掉少壮狮子的大牙，愿他们消灭如急流的水一般。他们瞅准射箭的时候，愿箭头仿佛砍断；愿他们像蜗牛消化过去，又像妇人坠落未见天日的台。你们用荆棘烧火，锅还未热。 他们用旋风把轻的和烧着的一起挂去，一人见仇敌遭报就欢喜，要在恶人的血中洗脚。因此，一人说：“一人诚然有善报，在地上国有施行审判的神。” Saudara, Mazmur ini merupakan suatu seruan kepada penguasa lalim. 这诗篇是向独裁的掌权者呼喊。 Jadi saudara, saya memberikan judul seruan kepada penguasa lalim. 我给的题目是向独裁的掌权者呼喊。 Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud. 这诗篇是大卫写的， Dan ditulis ada dua kata yang penting di sini. 有2个很重要的词， Jangan memusnahkan, kemudian Miktam dari Daud. 就是秀要毁坏和大卫的金诗。 Ini dua kata keterangan yang sangat penting. 这是很重要的解释。 Apa itu Miktam, saudara? 近视是什么呢？ Saudara, ini bisa mungkin sekali berarti mengukir atau mencap logam. 这个词的意思是雕刻还是金属印章？ Bisa juga adalah kata-kata atau kalimat emas. 也可以解释为金句。 Saudara, ada penafsir yang mengaitkan ini dengan keadaan Daud ketika lari dari kejaran Saul. 有解经家说，这些诗篇都是大卫躲避扫罗的追赶的时候 Dan 写起来。 Saul masuk ke goa-goa. Daud masuk ke goa-goa. 大卫进到山洞里， Karena mau bersembunyi dari kejaran Saul. 因为他要从扫罗的追杀躲藏起来。 Nah, ada penafsir yang mengaitkan dengan kemungkinan sekali Mazmur ini seolah ditulis di tembok-tembok goa oleh Daud. 有解经家说，大卫就是在山洞里的时候写了这些诗篇， Jadi tentu menulisnya bukan dengan tinta, 当 saudara. 然不是用墨水， Ya mungkin sekali pakai batu atau apa. 可能用石头刻 Ya. 的。 Saudara, kita tahu bahwa orang-orang zaman dulu kalau yang hidup di goa-goa, 我们知道古时候的人，如果他们在山洞里活的时候， kadanglah ditemukan di goa-goa itu ada gambar-gambar. 在山洞里我们会发现有很多图 Nah, 画， mungkin juga ada 有 tulisan-tulisan. 可能也是他们写在那里。 Nah, itulah kemungkinan pengertian Miktam. 这很有可能是近视的意思。 Karena itulah dalam Septuaginta, terjemahan dalam bahasa Yunani, 其实是一本在 Yeah. 希腊文， ya, disebutkan sebagai stelographia, 也可以说是此刻文字学， ya, yaitu prasasti yang dituliskan pada sebuah tiang gitu. 就是杆子上的铭文。 Nah, saudara, Miktam ini ada beberapa bagian. 近视有几个部 Ya, 分， Daud pernah menuliskan ini juga di dalam pasal Mazmur 57 dan 59. 在诗篇51篇和诗篇59篇，大卫曾经也这样写。 Jadi saudara, arti kata Miktam itu sendiri jadi tepat, ya.
近视的意思就是很正确。 Jadi artinya adalah satu lukisan atau suatu penulisan, ya. 意思是一个图画还是写作？ Nah, saudara, begitu pula dengan kata jangan memusnahkan. 不要毁坏这个词。 Saudara, jangan memusnahkan ini seperti satu nada yang seperti ada di dalam hati Daud, isi hati 不 Daud. 不要毁坏这个词，就是大卫的心事。 Saudara, Daud mengingat bagaimana dia 2 kali mendapati Saul. 大卫记得他曾经有2次机会可以杀死扫罗， Dan Daud tidak mau melakukan pembunuhan. 但是大卫他不愿意杀死扫罗。 Nah, arti jangan memusnahkan ini juga suatu seruan kepada orang-orang, khususnya penguasa-penguasa. 不要毁坏这个词，就是向那些掌权者呼喊。 Penguasa yang sudah mendapatkan kekuasaan, hendaklah ingat jangan memusnahkan orang lain. 有机会掌权的掌权者，你们要记得不要毁坏别人。 Begitu pula dengan suatu permohonan kepada diri Daud sendiri. 大卫也向自己恳求， Supaya Tuhan melindungi dia. 让神保护他， Supaya dia tidak dimusnahkan juga oleh musuh-musuhnya. 不要让敌人也消灭他。 Saudara ingat Saul begitu sangat getol sekali untuk membunuh Daud. 你们记得扫罗很努力要追杀大卫， Sehingga orang-orang yang tahu bahwa Saul menginginkan Daud, 所以很多人知道扫罗想要大卫的 maka 命， mereka pun juga mau untuk menyerahkan Daud kepada 他们 Saul. 也愿意把大卫交托给扫罗。 Jadi saudara, dari 2 kata keterangan ini, 从这2个词， jangan memusnahkan dan miktam, 不要毁坏和大卫的近视， maka saudara kita bisa paham bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat penting sekali. 我们就可以理解这诗篇是很重要的诗篇， Terbagi jadi 2 bagian, 有2个部分， ayat 2 sampai ayat yang ke-6, 第2节到第6节， kemudian ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12. 第7节和到第12节。 Saudara, dalam bagian yang pertama, 在第1个部分， Daud langsung berbicara dengan lantang sekali, 大卫就直接大声喊叫， khususnya kepada penguasa yang lalim, 特别对独裁的掌权者， penguasa yang kejam. 狠毒的掌权。大卫不是要说扫罗的坏话， Tidak, ya. 不是这样。 Buktinya ketika Saul mati, Daud pun menangis. 当扫罗过世的时候，大卫也是哭了。 Jadi dari sini kita melihat bahwa Daud ingin menyerukan kepada siapapun yang diberi kekuasaan oleh Tuhan. 从这里我们就可以看到，大卫就是想要有机会掌权的人， Agar sebagai penguasa mereka tidak bertindak lalim. 身为统治者，他们没有独裁。 Mengapa saya katakan ini diserukan kepada semua penguasa? 为什么我说这诗篇就是向那些独裁的掌权者呼喊呢？ Karena ada kata-kata orang kedua dan ketiga yang digunakan oleh Daud ini. 因为大卫用了第2人称和第3人称， Yaitu kata kamu itu dipakai bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. 他就是用你们多数的，不是你这个单数。 Ya. Kemudian mereka, kata ganti orang ketiga, mereka itu juga jamak, bukan tunggal. 他也使用了他们，就是第3人称，就也是多数，不是单数。 Jadi saudara, dari sini kita melihat bahwa Daud menyerukan kepada siapapun yang diberi kekuasaan oleh Tuhan. 从这里我们看到，大卫就是向那些任何有机会掌权的人， Supaya mereka menjalankan kekuasaan itu dengan adil dan benar. 让他们以公义和真理实行审判。 Ya, karena itu di ayat yang kedua, Daud langsung berseru, sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil hai para penguasa? 第2节说：“世人啊，你们默然不以正和公义吗？ Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? 施行审判，岂按正直吗？” Jadi saudara, kata-kata ini penting sekali. 这些词都是很重要的。 Jadi penguasa harus menjalankan kebenaran dan keadilan.
掌权者他要实行真理和公义。 Saudara, supaya bisa adil maka harus tahu kebenaran. 如果要公义，就是要知道真理真相。 Ya. Jadi kalau engkau tidak tahu kebenaran, maka engkau tidak akan bisa mengambil keputusan dengan adil. 如果不知道真相，不可能会做公义的决定。 Saudara, kebenaran dan keadilan dalam Alkitab itu adalah dua sisi mata uang. 圣经说，真理和公义是好像同比的两方面， Jadi uang itu kan ada dua sisi. 同比有两方面。 Ya. Kalau tidak ada satu sisi, tidak menjadi uang yang resmi. 如果没有另外的一方面，那就不是同比。 Jadi kalau saudara dan saya tidak mengetahui kebenaran, 如果你和我不知道真相， maka tidak akan bisa memutuskan dengan adil. 我们就不能做公义的决定。 Bagaimana bisa memutuskan dengan adil? 如何可以做公义的决定呢？ Maka carilah kebenaran 我 dengan 们要 baik. 寻找真理和真相。 Saya ingat Pontius Pilatus. 我记得比拉多， Ya, Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mengenal kebenaran. 耶稣说：“如果你认识真理， Lalu Pilatus katakan, apakah kebenaran itu? 比拉多就说真理是什么呢？ Wah, Pilatus menganggap dia tahu kebenaran. 比拉多以为他自己知道很多真理。 Pada Pilatus juga mengatakan, tidakkah kamu tahu aku punya kuasa membebaskan kamu? 比拉多也说：难道你不知道吗？我有权利释放你。 Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? 耶稣说什么呢？ Engkau tidak punya kuasa itu kalau tidak diberikan dari atas. 你没有这个权利，如果不是上帝给你的。 Jadi kita lihat saudara, setiap orang yang diberi kekuasaan oleh Tuhan, 我们看到，任何有机会掌权的人， dia harus menjalankan kekuasaannya dengan baik, tanggung jawab. 他要好好的实行这个责任。 Bagaimana bisa menjalankan kekuasaan dengan baik dan tanggung jawab? 他要如何负责任呢？ Dia harus mengenal kebenaran 他要知道真理， sehingga bisa memutuskan dengan adil. 所以他能做公义的决定。 Ketika ada masalah, 当有事情发生的时候， dimanapun juga, 无论在哪里， baik di sebuah negara, 虽然在一个国家， ataupun dalam kehidupan di gereja, 还是在教会的生活里面， ataupun juga di rumah tangga kita, 还是在我们的家庭， kita bisa mengambil keputusan dengan adil 我们可以做公义的决定。 jikalau kita sudah bisa mendengar apa yang benar. 如果我们已经知道了真相，听了真理， Kalau kita tidak bisa mendengar dengan jelas, 如果我们不能听得很清楚， mendengar dari semua pihak yang bermasalah, 听很多方面， kita tidak bisa mengambil keputusan yang adil. 我们就不能做公义的决定。 Karena itulah saudara, kebenaran dan keadilan itu selalu berjalan bersama-sama. 真理和公义一起进行， Saudara, karena itulah kita harus belajar juga. 所以我们也应该也是要学习， Termasuk dalam kehidupan rumah tangga 包括 kita. 在我们的家庭， Kita suami istri 我们夫妻 ataupun orang tua dan anak. 还是家长和孩子， Ketika mengalami masalah, 当有发生冲突的时候， biasanya kita menganggap diri saya yang benar. 我们一般会认为自己是最对 Kamu 的， salah. 你错的。 Saudara, sering begitu bukan? 我们时常这样，是不是？ Kalau begini saudara, pasti tidak akan adil. 如果这样一定不公平， Yang terjadi adalah menang dewek, menang sendiri. 就是自iya, 暴自。 iya, menang sendiri ya. Pokoknya saya yang benar, 我们自己赢， ya. Kamu pasti salah. 你一定错了。 Jadi orang lain yang disuruh mengalah, 我们叫别人要认输， seolah-olah kitanya yang selalu benar. 好像是我们一直是对的， Ini tidak bisa, saudara. 这是不可能的事情。 Ya. Jadi saudara, kebenaran dan keadilan itu selalu berjalan bersama-sama. 真理和公义是一起进行的。 Ketika kebenaran kau tidak ketahui dengan tepat, 如果我们不知道正确的真相， maka engkau tidak adil. 你就是不公义， Pasti kamu akan berpihak. 你一定站在另一方面。 Pasti.
肯定这样。 Kita berpihak mungkin karena kita senang sama orang itu. 我们站在他的立场，是因为我们喜欢 Kita 他。 berpihak mungkin karena orang itu selalu berbuat baik sama saya. 我们站在他的立场，是因为他一直对我们好。 Kita berpihak sama orang itu karena apa? Kita tidak bisa lawan dia. 我们站在他的立场，是因为我们抵挡不过他， Sehingga kita selalu menyalahkan yang lain. 所以我们一直错怪别人， Nah, itu yang sering terjadi. 就是这时常发生这样的事情。 Jadi sudah benar dan adil itu berjalan berdampingan. 公义和真理要一起进行， Dan hanya Tuhan yang selalu benar dan adil. 只有神都是真理和公义。 Nah, Daud belajar sebagai raja. 大卫成为君王，他也不断 Dan 的学习。 kalau saudara mempelajari Alkitab bagaimana Daud juga pernah jatuh, pernah salah. 如果我们学习圣经的话，大卫也是曾经跌倒过， Tapi dia terus belajar 但是他不断的学习， untuk benar dan adil. 他要在神面前真理和公义。 Saya ingat Simei namanya, pernah mengutuki Daud. 示妹曾经咒诅大卫， Daud itu raja. 大卫是一个君王， Raja dikutuki sama rakyat biasa. 平凡人咒诅一个君王， Harusnya apa? Tinggal perintahkan panglimanya, tebas kepalanya, mati sudah selesai. 应该是大卫叫他的元帅把这个示妹赶走， Tapi Daud tidak mau lakukan itu. 但是大卫他没有这样做， Biarkan dia. 大卫就让他过去。 Siapa tahu itu juga dari Tuhan. 谁知道这个也是上帝的旨意？ Siapa tahu dia benar. 谁知道他也是对的？ Biarkan. 让他过去。 Jadi sudah dari seberang Simei terus mengutuki Daud. 从示妹一直咒诅大卫， Tapi Daud tetap diam saja. 但是大卫仍然闭口无言， Sabar. 有耐心。 Saudara kita lihat di situ. Daud belajar untuk apa? Benar dan adil. 我们看到大卫在学习成为公义和真理的人， Jadi dia bukan saya raja loh. 他不是说我是一个君王， Bunuh dia. 杀死他， Dia telah mengutuki raja. 他已经咒诅我， Saya juga orang yang diurapi Tuhan. 我也是神高莫的人。 Oh dia tidak mau begitu. 大卫他没有这样做， Walaupun Daud sangat hormat kepada Saul. 虽然大卫他很尊重扫罗， Mana mungkin aku menyentuh orang yang diurapi Tuhan. 我不可能动上帝高莫的仆人。 Tapi Daud tidak mau katakan, aku orang diurapi Tuhan. 大卫他没有说我也是神高莫的仆人， Bunuh Simei. 杀死示妹， Dia tidak begitu. 他没有这样做。 Jadi sini kita lihat orang yang benar dan bagaimana dia bisa adil. 我们看到一个有真理的人，他一定实行公义。 Nah saudara, penguasa juga demikian. 掌权者也是如此。 Penguasa yang benar pasti adil. 一个有真理的掌权者一定公义， Penguasa yang tidak benar pasti tidak adil. 不知道真理的掌权者一定不公平。 Saudara, penguasa pada waktu mau mengambil keputusan, dia harus merenungkan diri dengan baik. 当一个掌权者他要做决定的时候，他要好好思考。 Sebetulnya di dalam ayat kedua itu ada kata kesenyapan. 在第二节提到默然不语， Tapi saudara di bahasa Indonesia tidak terlihat. 在印尼文我们没有看到。 Sungguhkah kamu memberi keputusan dengan adil? Apakah kamu hakimi anak manusia dengan jujur? 世人啊，你正和公义吗？施行审判，岂按正直吗？ Jadi seorang penguasa ketika mau mengambil keputusan, 一个掌权者，当他要做决定的时候， dia harus merenung dengan baik. 他要好好思考， Apakah ini benar? 是真的对吗？ Kalau benar, bagaimana keputusan yang adil? 如果真的对，那我们怎样采取公义的决定？ Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， bukankah penguasa itu punya semua senjata? 一个掌权者他不是有很多权柄吗？ Ya, karena itulah saudara, kalau penguasa itu sudah begitu jahat, 如果一个独裁的掌权者， niat hatinya selalu disertai dengan kejahatan. 他心里一直想要做恶 Akhirnya 事， dia akan menjalankan kekerasan. 他用强暴来行动。 Penguasa itu biasanya menggunakan semua
instrumen, alat-alat kekuasaan. 掌权者他会利用很多权柄，所有权柄。 Ayat ketiga, malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. 第三节，不然你们是心中作恶，你们在地上证出你们手所行的强暴。 Saudara, kita tahu orang yang berkuasa itu punya semua instrumen-instrumennya. 我们知道，一个掌权者，他一定有很多权柄。 Seperti Daud ya sebagai raja, 好像大卫，他成为君王， punya panglima tentara, 他有元帅， punya tentara-tentara, 也有士兵， punya pengawal-pengawal. 有保护他的人， Kalaupun punya hakim-hakim, dia juga punya hakim-hakim. 也有审判官。 Maka saudara, raja bisa menggunakan semua alat-alat ini. 君王他会利用他所有的权柄， Negara juga begitu saudara. 一个国家也是如 Ya, 此。 seperti Indonesia, 好像印尼 presiden. 总统， Presiden itu adalah panglima tertinggi dari TNI. 总统是最高的元帅， Dia juga melebihi dari kepolisian. 他也超过于警察。 Ya, jadi seolah-olah presiden itu punya semua kekuasaan yang ada. 总统他有很多权柄。 Nah penguasa kalau sudah niat hatinya jahat, 一个掌权者，他如果心里想要做 maka 恶 dia akan 事， menggunakan semua alat-alat kekuasaannya 他会利用所有他的权柄 untuk menindas, 来虐待别人， mengambil keputusan dengan sewenang-wenang. 任性的采取行动。 Jadi sudah disinilah Daud mengingatkan kepada siapapun yang berkuasa. 大卫提醒有机会掌权的人， Saudara, oleh karena niatnya memang sudah busuk, 因为他心里已经想要做恶事， itu sesuai dengan natur dosa manusia. 是跟 Ya. 人类的罪恶是更有关 Sejak 系。 lahir orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Ya. Ayat 4. 第四节，二人一出母胎就以神素眼，一离母腹便走错了路，说谎话。 Saudara, ini bukan menuduh kepada penguasa yang lalim saja. 不是指责独裁的掌权者， Ingat Daud sendiri mengakui dia berdosa kepada Tuhan. 大卫自己承认他的罪恶。 Daud katakan, sejak dalam kandungan ibuku aku telah berdosa 大 kepada 卫说：“ Tuhan. 我在罪孽里生的。 Ya. Jadi Daud sendiri juga mengakui dia orang berdosa. ”大卫自己也承认他是一个罪人。 Saudara, alangkah indahnya kalau kita punya pemimpin atau penguasa. 如果我们有一个领导人，是何等的美好！ Adalah orang yang sadar bahwa dirinya orang berdosa. 是自己知道自己是个罪人， Maka dia akan menjadi orang yang rendah hati. 他会变成谦卑的人， Disitulah menjadi sandaran supaya dia boleh bersandar kepada Tuhan. 成为他倚靠神。 Tapi kalau penguasa atau pemimpin itu tidak tahu, tidak sadar dirinya orang berdosa, 如果一个领导人他不知道自己是个罪人， maka yang dipikirkan adalah saya penguasa, 他心里想的我是一个领导人， saya pemimpin. 我是掌权者， Maka dia akan melakukan semuanya dengan sembarangan. 他就任性的采取行动。 Yang dipentingkan itu gengsinya. 他是顾面子的， Ya, seperti Raja Saul 好像扫罗王， tidak mau diperingati oleh Samuel. 不要撒母耳提醒他， Jaga muka saya dong, 你 Nabi 要 Samuel. 撒母耳，你要顾我的面子， Saya ini raja, 我是一个君王， jangan tegur saya di depan rakyat. 不要在不要在很多人的面前指责我， Beda dengan Daud. 跟大卫不一样。 Itulah kamu, ditegur oleh Nabi Nathan. 拿单先知指责他，就是你。 Langsung Daud sadar dia Daud- berdosa. 大卫马上醒悟，他 Dia 已经 tidak 得罪 malu. 了上帝， Ya, 他不愿意， dia tidak malu untuk mengakui dosanya. 他不害羞承认自己的罪恶。 Saudara yang kasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Nah, penguasa yang lalim memang sudah dasarnya pendosa. 一个独裁的掌权者，他本来是一个罪人， Karena itulah bisa mereka seperti bisa ular. 他们好像蛇的毒气， Mereka seperti ular tegdung tuli yang menutup telinganya. 他们好像塞耳的龙会， Tidak mendengarkan suara tukang serapah
atau suara pembaca mantra yang pandai. 不听行法术的声音，虽用极灵的咒语也是不听， Saudara, oleh karena penguasa itu lalim, 因为他是狠毒的， maka dia semakin menjadi-jadi. 他的罪恶更加厉害。 Nah, disinilah saudara dan saya harus belajar satu hal. 从这里，你和我要学习一件事情： Ketika ada seorang pemimpin atau penguasa 当有一个领导人 semakin jahat, 越来越做恶事， maka dia tidak akan mendengar nasihat-nasihat orang sekitar. 他不会听我周围的劝告。 Nah, karena itu sampaikan bisanya seperti bisa ular dan telinganya tulis seperti ular tedung tuli. 他的赌气好像蛇的赌气，他的耳朵好像塞耳的龙灰。 Nah, inilah ciri-ciri penguasa pemimpin yang lalim. 这就是独裁的掌权者的特殊， Dia tidak mau mendengar masukan-masukan yang lain-lain. 他不要听别的劝告。 Nah, kita seperti apa, saudara? 我们是怎么样的一个人呢？ Saudara dan saya di rumah seperti apa? 你和我在家里是什么样的一个人呢？ Di rumah sebagai suami atau sebagai istri, 在家里是成为丈夫还是妻子？ sebagai orang tua, 成为家长， kita merasa berkuasa, 我们好像很有权柄。 kita dengar nggak dari orang lain? 我们是否听别人的劝告呢？ Kalau kita merasa, oh saya yang paling benar, 我是最对的， maka kita tutup telinga seperti ular tedung tuli. 我们也把耳朵塞耳，好像龙灰一样。 Saudara, saya ingat Hitler. 我记得 Hitler sudah tidak bisa dengar lagi. Hitler 他不会再听。 Termasuk ketika gereja berseru kepada Hitler. 当教会向他呼喊的时候， Malahan hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja yang menasihati Hitler semua ditangkapin. 神仆人劝告Hitler 的时候，他把他抓住。 Malahan pernah berapa kali saya berikan ilustrasinya dalam khotbah-khotbah. 好几次我曾经跟你们讲过， Hamba Tuhan yang di penjara bahkan ada yang mati. 很多神的仆人做监牢甚至死， Termasuk Dietrich Bonhoeffer itu mati. 包括 Dietrich Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer。 Ya. Jadi saudara begitu pula di Indonesia. 印尼也是如此， Penguasa yang lalim itu seperti apa? 独裁的掌权者是 Kalau 什 dia 么 sudah 样子？ merasa diri paling berkuasa, 如果他自以为最有权柄的 dia 人， tidak mau dengar lagi kritikan di sekitarnya. 他不可能听劝告。 Dan saudara ingat di dalam ayat yang ke-6 juga. 在第6节， Tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapa atau suara pembaca mantra yang pandai. 不听行法术的声音，虽用极灵的咒语也是不听。 Ingat saudara, penguasa yang lalim itu juga banyak musuhnya. 记得独裁的掌权者也是很多敌 Itu 人， tukang serapa dan pembaca mantra-mantra yang pandai. 就是咒诅者和祭灵的，对，咒诅者， Ya, 法术士。 biasanya penguasa lalim itu juga punya musuh-musuh. 独裁的掌权者也有很多敌 Dan 人， musuh-musuh ini juga menggunakan kekuatan-kekuatan jahat. 他们用各种各样的法术， Mantra-mantra, 各种各样的法术， sumpah serapah. 咒诅， Nah, itu terjadi. 就是发生这样的事情。 Kayak itu saudara, kalau saudara jadi pemimpin, 如果你们当领导人的时候， telinga kita memang harus terbuka. 我们要打开我们的耳朵， Tapi juga harus siap untuk mendengarkan apa? Mungkin sekali hujatan-hujatan orang-orang sekitar kita. 但是我们也要预备好自己，听别人说我们的坏话。 Mungkin kita sudah menjadi pemimpin yang baik. 可能我们已经成为好的领导 Tapi 人， ada saja orang yang tidak puas dengan cara kita. 还是有人对我们不满足， Yang terjadi adalah hujatan-hujatan. 就是一直骂我们。 Mungkin sudah kalau di dalam gereja nggak ada ya. 如果在教会不会发生这样 Tapi 的 kalau 事 di 情， dalam dunia politik, 如果在政治的 wah 世界， mungkin sekali sudah mantra-mantra hujatan-hujatan dengan kuasa kegelapan juga menyerang pemimpin-pemimpin lalim itu. 很有可能他们行了各种各样的法术来攻击。 Jadi saudara yang kasih Tuhan,
Mazmur ini adalah mazmur yang sangat penting sekali. 亲爱的弟兄姐妹，这诗篇是很重要的诗篇。 Gereja yang mengetahui kebenaran, 一个有真理的教会， harusnya gereja tidak diam dengan hal-hal yang harus diserukan kebenarannya. 应该教会看到不公平的事情，也要大声的喊叫。 Sehingga ketika misalnya saudara penguasa di negara kita tidak melakukan hal yang benar, 如果在我们的国家的领导人他没有实行公义的事情， kita harus berani menyatakannya. 我们要勇敢的说， Walaupun kita juga harus mendoakan pemerintah kita. 我们也应该为我们的政府祷告。 Karena bagaimanapun juga kita sadar bahwa pemerintah itu juga diberikan kuasa oleh Tuhan. 无论如何，上帝给政府权柄， Kita bukan menjadi orang yang Kristen yang sembarangan tentunya. 我们不是成为乱来的基督徒， Tetapi kita menjadi orang Kristen yang betul-betul bijaksana. 我们成为真正有显慧的基督徒。 Kapan harus menyuarakan yang benar. 什么时候应该说的， Kapan harus memuji yang benar. 什么时候要赞美的。 Saudara, karena itulah kemudian di bagian kedua 7 sampai 12 Saya- itu adalah permohonan agar Tuhan menghakimi penguasa-penguasa yang lalim ini. 在第二个部分，第七节到第12节，就是恳求神审判那些独裁的掌权者。 Daud menggunakan hanya kata Elohim. 大卫只用 Elohim， Ya, di ayat ke-7 Allah Elohim 在第7节 Elohim 上帝 hanya satu kali, 只有一次， yaitu Allah pencipta langit dan bumi. 就是创造宇宙万物的上 Jadi 帝， Allah yang juga akan mengadili semua yang berkuasa. 要审判所有有机会掌权的人。 Karena itulah kiranya Tuhan menghakimi penguasa-penguasa yang lalim itu. 但愿神审判那些独裁的掌权者。 Ayat 7 sampai ayat yang ke-10 saudara. 第7节到第10节， Ya, misalnya hancurkan gigi mereka dalam mulutnya, patahkan gigi singa-singa muda ya Tuhan. 敲碎他们口中的牙，敲掉少壮狮子的大牙。 Saudara, singa itu kekuatannya pada giginya. 一个狮子呢，它的力量就是在大牙。 Saudara, semua hewan yang sudah diburu sama singa itu sudah tidak bisa lepas dari giginya. 它所有的猎物不能 Iya. 避免它的大牙。 Saudara, karena itulah patahkan semua gigi singa-singa muda. 敲碎他们口中的大牙。 Ke-8, ayat 8. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap dan menjadi layu seperti rumput di jalan. 第8节，愿他们消灭如急流的水一般，他们走准射箭的时候，愿箭斗仿佛砍 Ya, 断。 jadi saudara, seperti air yang hilang lenyap. Ya, 消灭如急流的水一般， seperti di padang gurun. 好像在沙漠中， Air yang seberapa banyak pun langsung hilang lenyap. 无论水有多少，但是很快就干掉。 Begitu pula dengan daun yang cepat layu. 草一样枯干。 Ya. Kemudian 9, ayat 9. Seperti siput menjadi lendir dan guguran perempuan yang tidak melihat matahari. 愿他们像蜗牛笑话过去，又像妇人坠落未见天日的台。 Jadi siput itu meninggalkan lendir-lendirnya dalam jejak, rekam jejaknya. 蜗牛它笑话过去，没有留下痕迹。 Memang lendir siput bisa membuat kita terpleset, saudara. 蜗牛的粘液让我们可以跌倒， Tapi siputnya sudah hilang. 但是蜗牛它已经消灭了。 Ya, begitu pula sudah seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. 好像妇人坠落未见天日的台， Ini seperti anak yang gugur dalam kandungan. 好像妇人流产的台。 Dan terakhir saudara, mereka dihakimi seperti periuk-periuk merasakan api semak duri. 他们用荆棘烧火， Ya, saudara, semak duri itu dibakar itu begitu cepat sekali, 荆棘很快被火烧掉， cepat lenyap. 很快被火烧掉。 Jadi saudara, gambaran yang Daud ungkapkan di ayat 7 sampai 10 ini sangat tepat sekali. 第7节到第10节，大卫所形容的是很正确。 Penguasa lalim itu kelihatannya dia sangat hebat.
一个独裁的掌权者看起来很了不起， Mungkin dia lama berkuasa, 他有权柄很久了， tetapi di hadapan Tuhan dalam pengadilannya 但是在神的审判 itu habis lenyap begitu cepat sekali. 很快就消化过去， Itu tidak ada artinya bagi Tuhan. 在神面前这些都没有意思。 Mungkin kalau bagi kita sudah, waduh kok lama sekali begitu ya. 如果对我们来说，为什么要等很久 Saya 呢？ coba merenungkan pada waktu Nazi Hitler berkuasa di Jerman. 我想当纳粹在德国有权柄的时候， Itu banyak anak Tuhan itu disiksa. 很多神的儿女被虐待， Ada yang bertahun-tahun, 有的好几年， ya. Tapi ada juga yang bisa menghindar dari kejaran Hitler. 有的可以从 Hitler 的追杀躲避起来。 Yang bisa lolos dari kejaran Hitler bukannya haleluya haleluya. 可以从 Hitler 逃跑，Hitler 也不是说哈利路亚。 Ataupun yang terkena hukuman dari Hitler bukannya akhirnya mengasihani diri. 受了 Hitler 的审判，他们也不是可怜自己。 Ya, kita tidak perlu mengatakan yang bebas dari Hitler itu berarti hebat doanya, bukan. 我们不能说他们得到自由不是因为他们的祷告很棒， Mereka bisa lepas pun itu pasti dalam perjuangan yang luar 他 biasa. 们能够逃跑也是经过努力的奋斗。 Tapi pada waktu orang mengalami penganiayaan, 当我们经历虐待的时候， hari-hari itu terasa lama sekali. 我们的日好像很久。 Saudara tahu, Daud menghindar dari kejaran Saul itu kira-kira belasan tahun. 大卫从扫罗的追杀逃跑有几十年， Bukan 1-2 bulan, 不是一两个月。 tapi belasan tahun dia lari dari Daud. dari Saul, sorry. 他十几年从扫罗逃跑。 Jadi saudara, pergumulan Daud itu bukan pergumulan yang cetek, 大卫所面对的挣扎不是很近的， bukan pergumulan yang pendek. 不是短短的时间， Itu pergumulan yang lama sekali bersama dengan Tuhan. 是很长的时间。 Ingat, iman yang kuat 记得坚固的信心 hanya terjadi dalam pergumulan yang lama dengan Tuhan. 因为经历了很久长时间的挣扎，与神在一起的时候，我们才能 Ya. 坚固信心。 Tidak ada itu iman kuat hanya dalam waktu 1 detik atau 1 malam. Tidak ada. 我们的信心能够坚固，不是在短短的时间，只有在1秒钟。 Iman yang kuat terjadi oleh karena pergumulan yang lama bersama dengan Tuhan. 坚固的信心是因为我们与神在一起要长时间。 Saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua. 让今天神的话提醒我们每个 Menjadi 人， orang Kristen yang ingat kebenaran dan keadilan. 成为一个有真理的基督徒， Dalam kehidupan keluarga kita. 在我们的家庭生活中， Dalam kehidupan usaha pekerjaan 在 kita. 我们的事业， Dan juga kita ingatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 在我们在社会里面， Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Berkati firman-Mu ya Bapa bagi kami semua, supaya kami bisa memahami dengan baik. Tuhan, kebenaran dan keadilan selalu berjalan bersama seperti firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, sebagai umat Kristen kami terus memohon kepada Tuhan, tolong negara kami supaya kebenaran dan keadilan boleh berjalan bersama-sama dan boleh ditegakkan di negeri ini ya Tuhan. Tolonglah pemimpin-pemimpin negara kami, termasuk juga Tuhan pemimpin-pemimpin di kota kami Surabaya ini. Terima kasih, begitu pula kami belajar memimpin di rumah tangga kami, memimpin di tempat usaha pekerjaan kami, dan juga memimpin di gereja kami. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa teduh kebaktian doa selesai.